Oh, itulah saya pun tak faham juga. Dia kata suruh ulang kaji. Ha? Itulah saya cadang nak pakai minggu depan. Ada belaka dah? Kalau ada belaka boleh guna. Minggu depan kita guna boleh? Itulah. Takkan perlu. Itulah. Nak ulang ke nak baca buku kitab baru? Kitab baru. Hari ni kita ulang lah hari ni. Hari ni saya nak beritahu mana tekan-tekan yang mana, masuk yang mana. Tapi tak boleh beritahu awal ni sebab orang tak amal lagi. Kena beritahu lalas kan, boleh? Dekat-dekat pukul 10 lebih kan. Cantik lah sikit. Tapi boleh tengok Facebook ni, Facebook dia rakam kan. Facebook automatik dia merakam. Jadi boleh tengok dalam Facebook. Okey, boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala rasulil ma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Okay, baik, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati Allah Ta'ala. Kita mulakan kelas kita, subjek Tauhid, kitab Aqidatul Najin. Dalam mood kita mengulang kaji untuk exam yang bakal menjelang pada akhir bulan 12. Marilah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, alhamdulillah. Jadi saya memilih pasal yang kelima untuk kita ulang kaji pagi ni, muka surat 139. 139 pasal kelima, sifat yang jaiz yakni harus bagi Allah. Dan saya akan beritahu lepas ni akhir sekali insya-Allah lah kita berkongsi. Apa tu soalan-soalan lah yang saya buat lah mana kan. Tapi tak tahu sampai ke sana dia ubah soalan tak tahu lah kan. Ni yang saya buat lah. InsyaAllah soalan-soalan yang banyak kecuali tu saya dah ubah lah. Tak ada kecuali ada juga tapi sikit lah. Sebab Datin Salma kata jangan buat banyak kecuali. Jadi saya ubah lah insyaAllah. Okey baik. Soalan saya rasa mudah je soalan mudah. Jadi soalan yang lepas tu pun bacalah tengoklah yang kita buat kuis-kuis dulu tu. Pulang kaji balik. Ada lagi tak soalan-soalan tu? Ke dah hilang dah? Dah pulang ke saya dah? Kalau pulang tak apalah. Kalau simpan ulang kaji. Itu penting untuk diulang kaji insya-Allah. Okey baik. Jadi saya dah sediakan slide untuk kita berkongsi pada pagi ni. Jadi kita tengok slide dulu hari ni. Kongsi slide untuk kita sikit mukadimah lah sebagai mukadimah kita. Biasalah kita ada mukadimah sikit pagi ni. Mukadimah kita masih lagi sekitar kata-kata hikmah lah Okey, saya share tu sikit. Okey, baik. Saya besarkan sikit Okey, pagi ni saya nak kongsi 3 kata-kata hikmah. Jadi tolong ambil, catat mana dia lah. Ataupun tolong faham lah dan tanya soalan lah. Baik, yang pertama sekali kata-kata hikmah ni dia merangkumi firman Allah Ta'ala dan juga kata-kata daripada Malik bin Dinar, seorang ulama hebat Dia kata takhayyiru as-suhbah. Maksud dia pilihlah kawan. Pilihlah kawan yang baik. Suhbah ni kawan rapat lah kawan rapat yang rapat sangat. Dan dia kawan yang baik. Baik, qala Allah Azza wa Jalla laqad adallani an zikri ba'da izja'ani. Sesungguhnya aku telah sesat daripada peringatan setelah telah datang peringatan padaku. Itu surah Al-Furqan ayat
21 rasanya. Baik, kemudian kata qala ad-Dinar, qala Malik bin Dinar rahimahullah taala, innaka anna tankula al-hijarah ma'al abrar khairun min an ta'kula hilwa ma'al fujjar. Okey, maksud dia, pilihlah sahabat sejati. Suhbah ni sahabat sejati. Kalau sahabat tu dia biasa je, sahabat. Tapi kalau suhbah maknanya sahabat yang sejati, yang rapat sangat, yang baik. Allah Ta'ala berfirman, dia kata, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari jalan peringatan Quran setelah disampaikan padaku. Maksudnya di sini setan. Setan tu menyesatkan kita. Setan tu dia mengacau kita. Setelah datang Al-Quran pada kita kan. Baik. Imam Malik bin Dinar rahimahullah berkata pula, sesungguhnya kamu mengangkat dan mengalih batu bersama orang soleh lebih baik daripada kamu makan manisan bersama orang-orang yang toleh, derhaka dan jahat. Nampak? Kita bersusah payah dengan orang yang baik, kan? Sahabat yang soleh. Baik, bagus lagi daripada kita berseronok-seronok dengan sahabat yang derhaka dan jahat. Itu maksudnya. Jadi sahabat nak pilih ni sahabat yang soleh, yang baik, bagus, baik budinya, dekat dengan Tuhan. Walaupun kita rasa susah sahabat dengan dia kan, payah nak ikut dia, tapi lebih bagus daripada kita berseronok-seronok dengan sahabat yang toleh, yang derhaka dan jahat. Itu maksud dia. Jadi pilihlah sahabat yang boleh mendekat kita pada Allah, kan? Geng masjid ke, geng mengaji ke, tuan-tuan, geng-geng yang baik-baik lah maksudnya. Okey, satu. Yang kedua, qala Muaz bin Jabal, telah berkata Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang rapat, ma syai'un anji, ataupun ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Okey, maksud dia, ni saya terjemah tu lah sebab saya tak tulis tu. Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang rapat dengan Nabi, Nabi tugaskan pergi ke Yaman sebagai gubernur di Yaman. Dia kata, ma syai'un anja, tidak ada sesuatu yang menyelamatkan aku, dia kata, min azabillah, daripada azab Allah, melainkan zikrillah ataupun zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah ni boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah, kan? Maknanya kalau kita ingat sentiasa Allah, apa saja kita buat, kerja buat kita ada Allah, maka kita sebenarnya insya-Allah terselamat daripada azabullah, azab Allah. Tapi kalau kita lupa Allah, kita alpa, kita bersorok-sorok dengan dunia yang melalaikan, kita akan ditimpa azabullah. Itulah pengajaran yang kedua ni, menyebabkan kita, tindakan kita apa? Banyakkan zikir, kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan banyakkan gosip. Jangan banyakkan benda-benda yang melarangkan. Itulah. Okey, baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, pagi ni yang ketiga, saya kongsikan yang ketiga, kata-kata daripada Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah, dalam kitab dia Sir A'lam An-Nubala. Man admana ad-du'a wa lazima qara'al bab futihalah. Siapa yang konsisten, dia kata, berdoa, admana, konsisten, sentiasa berdoa, wa lazima qara'al bab, dan dia sentiasa mengetuk pintu. Maksudnya tak putus asa, kan? Diumpamakan berdoa ni mengetuk pintu. Doa ni, kita doa berdoa Ta'ala ni seolah-olah kita ketuk pintu rumah orang lah, kan? Macam kita pergi rumah orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita menyeru, lalu ketuk pintu, ketuk lagi, orang tak buka, ketuk lagi. Walazima, sentiasa mengetuk pintu Allah Ta'ala lah, futihalah, akan dibuka juga satu hari. Maknanya kita jangan putus asa lah, kan? Sudah bincang sebelum, kan? Berdoa Ta'ala, jangan sampai kata aku dah doa tapi Tuhan tak makbul. Jangan. Teruskan doa. Jangan give up. Don't give up. Keep it up. Teruskan berdoa. Maknanya kita buka pintu, lama-lama akan dibuka je pintu tu. Itu maksud dia. Ini kata-kata Imam Az-Zahabi.
Jadi ketukkan pintu untuk kan. Lama-lama terbuka jugalah. Begitulah dengan Tuhan, kita doa, kita menangis, kita bermunajat. Setengah ulama kata nangis tu. Nangis tu antara faktor-faktor Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Biiznillah. Itulah dia. Okey, Alhamdulillah. Itulah perkongsian kita pada pagi ni. Berkait rapat dengan mukadimah lah. Mukadimah. Alhamdulillah. Okey, saya stop sharing. Kalau soalan tanya boleh tanya. Tak ada masalah. Boleh. Okey, kita pergi balik. Okey, sila. Ya, doa. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat? Sembahyang fardu berimam ke seorang diri? Seorang diri. Seorang diri, tempat yang kita boleh doa masa sujud. Sujud. Lepas sujud tu, masa sujud tu bukan sujud akhir je. Setiap kali sujud kita boleh doa. Sebab tempat yang paling dekat dengan Tuhan ketika sujud. Maqam ataupun tempat lokasi yang kita hampir Allah Ta'ala ketika kita sujud. Jadi sembahyang fardu ke, tapi syarat seorang diri lah. Kalau perempuan, soalan hajah tadi munasabah lah. Kan? Puan Saripah tadi soalan tu munasabah lah sebab perempuan. Perempuan tak ada masalah sembahyang seorang diri. Di bilik dia mana kan. Boleh lah dia nak berdoa lama ketika mana sujud. Sujud. Dan sampailah penuh penghayatan lah, bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh. Dan pada waktu malam, tahajud. Tahajud tu lagi bagus 23 malam. Dan kita sebolehnya kita cuba menangis lah. Menangis mengenangkan dosa kita banyak. Menangis mengenangkan kita malu kepada Allah Ta'ala. Udahlah dosa banyak. Lepas tu dengan Tuhan lauh. Lepas tu nak minta pula dengan Tuhan kan. Malunya lah muka aku ni. Itulah menangis sebab malu diri sendiri kan. Tapi nak minta juga kan. Itulah yang terbaik. Sama-sama. Alhamdulillah. Okay, baik Okey. Silakan. Terima kasih. Itu pertama sekali perbuatan itu tidak tepat lah. Tak tepat. Dan hukum dia tak sempurna solat berimam dia. Tak sempurna. Kenapa? Sebab dia tak ikut etika berimam. Etika berimam ni kena ikut imam. Imam sujud, kita sujud. Imam naik sujud, kita naik sujud. Bukan imam naik daripada sujud, kita pun sujud lagi. Itu tak kena etika dia. Jadi itu dah itu tindakan kita kena selotok dengan dia. Adapun minta ustaz. Ustaz yang ngajar malam tu, ustaz boleh tak ustaz mukadimah sikit tentang isu mereka yang sujud lama setelah imam dah bangkit. Biasa berlaku pada sembahyang hajat lah. Sembahyang hajat dan sembahyang kadang fardu ada juga. Betul, fardu ada juga. Benda tu salah faham sebenarnya. Jadi perlu dibetulkan lah. Cuma kalau kita nak betulkan, kita kena ikhlas lah. Takut kadang-kadang orang ni tak dengar kan. Kata, awak tahu benda. Awak kan ustaz. Dia sebenarnya gini. Kita kena ada satu kata-kata dalam kitab. Dia kata, nasihat macam mana pun, dia kata, macam mana baik pun nasihat, ablawa mawa'is. Maknanya sebesar-besar peringatan pun, dia kata, tak akan berkesan sekiranya hati tu terhijab. Hati tu terhijab. Mana hati tu dah keras dah. Tak ada dengar cakap orang. Memang tak dengar juga. Tapi kita kena sampaikan, betul. Macam haji kena sampaikan. Tapi sampaikan dengan cara yang paling baik lah kan. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, aku sampaikan ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Tolong bantu aku ya Allah. Kita banyak ada buat ngeteh ke contohnya kan. Contohlah. Tapi banyak berlaku benda tu. Ada seorang di sini, Bilal sini, ada juga ada sembahyang, dia suka sembahyang depan. Tapi dia ni pula suka cepat pada imam. Imam tak sujud lagi, dia sujud dah.
Sama gitu. Dah beri nasihat macam tu juga ustaz kata. Memang habit dia gitu dah. Saya kata tak apalah, kita bagi tahu cara baiklah. Dia ah. Ha. Mana dia Ismail depan ke saya belakang? Saya depan. Ha. Okey, yang pertama orang macam tu kita husnuzan pertama. Mungkin dia ada sebab lah kan. Dia urgent lah. Dia ada benda-benda. Itu gini lah maknanya kan. Dari segi akhlaknya kurang bagus lah. Akhlaknya kita gini, saya nampak kalau kita nak semayang, imam masuk baca, imam masuk doa, elok kita yang belakang lah. Hormat sikit mana kan. Kita ada akhlak lah. Kita nampak, kita jangan nampak orang kita gesa-gesa sangat. Kan? Jangan tergesa-gesa sangat. Sebab itulah ada. Ha? Itulah. Kita kena belajar tu. Ha, betul lah. Sebab tu ada juga dalam kitab-kitab adab tu dia kata dia tak bagilah cepat sangat nak berakhir tu kan. Kalau kita ada masa span dengan imam, span lah. Dan kalau kita nak cepat, kita tu keluar belakang je. Jangan ganggu orang. Kan? Jadi kalau kita bangun pula, orang tengah berdoa tu, tak bagus lah. Sebab tu imam kan. Kadang-kadang dia berpendapat kata doa ni bukannya wajib gitu kan. Setengah orang gitu kata kan. Setengah orang dia tak terima doa imam tu, dia suka doa sendiri-sendiri. Boleh tapi jangan tunjuk depan orang. Kita balik belakang, turun belakang, doa seorang-seorang situ. Sempoi je. Itulah itu mungkin Cik Bakar boleh bincang dengan ustaz-ustaz yang mengajar lah kot. Supaya ustaz-ustaz tu menegur dengan cara baik lah. Adab. Adab. Bagus juga tu, highlight tu bagus. Boleh, saya pun, kadang saya guna poin-poin tu juga. Poin Cik Bakar bagi tu, saya yang poin ni, poin apa tu yang mancing tu kan. Saya bawa tu. Masih ada syubhah tu. Baguslah poin-poin ni. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Okey, ni ada orang tanya saya pula. Ada 2 minggu lepas ada saudara mara juga ni bila dia tengok ada ustaz Dr. Basit. Dr. Basit dia keluar dalam bab musafir sebenarnya. Sembahyang jamak kasar lah. Mungkin ada orang tanya soalan. Dia atas satu hadis tu. Situasi gini kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita jarak Kuala Lumpur dengan Kuantan tu kita boleh sembahyang jamak kasar. Jamak dan kasar. Maknanya pendekkan dan jamak. Pendekkan dan jamak. Himpun. Tapi bila balik rumah, dalam perjalanan balik tu, kita kena sembahyang jamak sebelum sampai rumah. Jamak kasar. Jamak kasar tu boleh buat sebelum sampai rumah. Dalam ucapan, dalam tazkirah dia kata boleh kita sembahyang jamak di rumah. Sampai di Kuantan, di Pekan, kita tak berhenti tengah jalan tadi. Boleh sembahyang jamak di rumah tapi tak boleh kasar. Jamak je boleh. Maknanya sembahyang 4-4. Contohnya kita daripada Kuala Lumpur pagi pukul 10. Sampai di Tun Melloh dan pukul 2 kita tak berhenti. Kita terus balik rumah, sampai rumah di Kuantan pukul 4.30, masuk asar dah. Sampai asar di 4.30 tu kita pun sembahyang jamak. Kita jamak takhir. Zuhur dan asar secara tamam. Tamam ni apa? 4-4. Itu dibenarkan dia kata. Betul Itu boleh. Tetapi tak boleh kasar. Dan itu sebenarnya kalau baca dalam kitab, kita boleh guna masa kita tak dapat nak elakkan lah. Contohnya kita ada anak kecil, tengah tidur masa tu kan. Sampai art-art, ini kalau berhentikan, nangis-nangis pula. Contohnya. Ataupun kita naik bas memang tak berhenti. Kita tegur dah, dia tak nak berhenti juga. Masa tu boleh guna. Jadi, kita guna rukhsah tu, kelonggaran tu, untuk jamak di rumah tu. Tadi bukan kasar tak ada kasar. Kena 4-4. Ketika masa kita perlukan. Kalau kita on the way ke Kuala Lumpur tu tak ada masalah singgah RNR, kita boleh buat kasar lah. Itulah yang baru ni ada isu juga orang tanya. Silakan Ustaz. Pendapat itulah dia yang terbaik. Kita pendapat muktamad kalau kita tak ada sebarang masalah di perjalanan tu,
afdalnya kita boleh qasar dan jamak masa dalam perjalanan. Tetapi bila kita ada masalah, dia ni sebab tu dah ada masalah tu. Dia ada reason tu. Yang mana dia kalau dia berhenti lagi teruk. Contohnya baru ni RNR kan, tak boleh berhenti. Contohnya COVID. Dia pun nak terbuang hari apa semua ni. Payah ni kan. Dia masa tu Ustaz Aziz, ada bracket. Ada dalam tu rukhsah tu. Memikirkan ke masalah. Tapi afdalnya memanglah di tengah jalan tu. Yang sebaik mungkin. Yang sebaik. Ya, betul. Okey. Orang tanya, jadi kita buka kitab lah Sebab kita tak ada halat benda tu. Dia tamam. Maknanya tak boleh buat jamak. Ini sekiranya berlaku lah. Okey, wallahu alam. Habis yang tu. Jadi kita masuk pada hari ni kita seperti mana yang Ustaz Aziz beritahu minggu lepas. Minggu ni kita ulang kaji dan insya-Allah lah dalam pukul 10 lebih nanti saya akan berkongsi lah tuan-tuan tentang apa yang tuan-tuan nak baca sebagai poin-poin soalan yang saya buat lah kan, supaya nampak poin-poin tu, carilah dia punya permasalahan dalam kitab insya-Allah. Tak semua kitab, tak semua topik yang saya sentuh. Ada topik-topik yang saya rasa penting lah saya sentuh. Dan topik-topik yang sesuai lah dengan kita umur kita semualah insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita masuk pada kitab kita hari ni, muka surat 139. Pasal yang kelima. Okey, tengok rakan-rakan di Facebook apa cerita. Okey, alhamdulillah ada Okey, rakan-rakan di Facebook boleh tengok muka surat 139. Pasal yang kelima. Saya pilih hari ini untuk sifat jaiz. Okey, untuk minggu depan kita akan cuba buat kitab baru lah kitab yang saya dah nyatakan tu. Minggu depan lah insya-Allah. Cubalah kalau boleh beli tak beli pun saya cuba snapkan lah dalam ni insya-Allah. Untuk kita berkongsi. Okey, pasal yang kelima, sifat yang jaiz, yakni harus bagi Allah Ta'ala, itu satu sifat saja. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ialah satu sifat saja, tapi maksudnya luas. Boleh mencakup bermacam-macam perkara sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Ta'ala. Sifat harus tegasnya apa yang mahu dilakukannya, lakukan Allah Ta'ala menurut iradahnya. Menurut iradah ni kehendaknya ataupun kemahuannya, dia terjemahkan kemahuannya, akan tetap berlaku. Dan apa yang tak mahu dilakukannya, Allah Ta'ala sesuai dengan iradahnya, kehendaknya, tidak akan berlaku. Itulah. Apa yang dia nak berlaku akan berlaku, kan? Apa yang tak nak berlaku tak akan berlaku. Sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam isu COVID ni kan, ada orang dinampak sebagai masalah kan, ada orang nampak sebagai ujian Allah kan, kehendak Allah. Itu yang kadang-kadang saya rasa kita ni ada juga, kadang-kadang kita lupa campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Kita lupa. Sebab apa? Kita terlalai dengan dunia kan. Saya nampak bila kita merancang lah, kita buat plan strategi, kita merancang satu-satu perancangan kan. Macam geng-geng takaful lah. Semalam saya ada join seminar Celik Wang. Bagus seminar Celik Wang ni. Tapi bila kita terlalu highlightkan pentingnya insurans kan. Sekarang ni kan, dia kata sepatutnya orang Malaysia ni semua pakai insurans, dia kata. Kita tahu lah tu. Sebenarnya kalau banyak insurans, untung dia. Dia kata bawah saya ada 1,000 orang. Dia kata. Kita perlukan ramai beribu-ribu orang lagi untuk bantu insurans, untuk bantu. Dia kata tuan-tuan kan ada duit kan. Jadi dia kata kita konsep tahun juga kan. Kalau orang sakit kita tolong dia kan. Tapi lah insurans ni kadang-kadang ialah takaful, alhamdulillah lah kan. Kalau bukan takaful tu, kamu bukan Islamik, takut dosa lah kan. Carilah takaful. Itulah, dia tak highlightkan diri sendiri tu. Dia tak highlightkan dia untung. Dia highlightkan kita pula. Dia kata, ustaz kena.
Apa-apa jadi ustaz esok macam mana? Ustaz kan duit dia. Wah. Hospital mahal sekarang ni. Sekarang ni COVID banyak di hospital. Kalau operation semua letak swasta dah dekat bawah. Swasta 30k, 40k ada duit ke? Itulah buah dia. Buah dunia lah maknanya kan. Betul juga kata dia tu tak apa ambil lah kan. Tapi kalau boleh penceramah-penceramah ejen ni maknanya dia halal lah agama sikit kan maknanya. Bergantung dengan Allah Ta'ala tu. Saya kenapa saya nampak kadang-kadang dia halalkan duit tu. Dihalalkan bergantung dengan dunia lah kan. Dunia lah. Maknanya jangan sakit. Seolah-olah gitulah. Okey, baik. Tapi kita ni kata-kata halalkan sakit kalau dekat dengan Tuhan lagi bagus. Tapi kalau sakit jauh dengan Tuhan kan tak bagus kan. Yang tu tak dihalalkan maksudnya gitu Okey, tidak ada siapa pun yang mempersoalkan dari hal kehendaknya. Tak ada siapa pun yang boleh ataupun yang akan mempersoalkan dari hal kehendak Allah tu. Kehendak Allah berlaku COVID kan. Janganlah persoalkan kan. Kita kena usahakan. Usaha. Malahan Tuhan akan mempersoalkan terhadap hamba-hambanya. Apa yang dilakukan itu, kita yang disoalkan. Kita tak disoalkan Allah, kita akan disoalkan. Dan akan diperincikan satu persatu kelak di hari kiamat. Itu yang kita bimbang kan. Akan diperincikan Allah Ta'ala. Jadi kita ada preparation. Preparation. Sekarang marilah kita lihat apa yang dimasyarakat dalam pengarang dari hal masalah ini. Okay. Sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala. Sifat yang harus pada hak Ta'ala. Di sini pengarang menyebut pula bahagian yang ketiga. Setelah selesai menyebut bahagian yang pertama, itu sifat yang wajib. Dan bahagian yang kedua, sifat yang mustahil. Sebelum ni kita bincang sifat wajib, sifat mustahil. Maka kini disebut pula sifat harus bagi Allah Ta'ala yang mana wajib bagi setiap mukallaf i'tiqadkannya. Kita mukallaf ni semua kena i'tiqad. I'tiqad ni letak di kepala. Faham, letak di kepala. Itu i'tiqad. Dan percayakannya dalam hati. Tasdiq fil qalbi, percaya. Kan? Percaya di hati kita. Percaya bahawa hidup ni ujian. Percaya apa yang berlaku tu takdir Allah. Kan? Ujian hidup kita, ujian kita keluarga, anak kita, isteri kita. Pengarang menyebut kata wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Pengarang menyebut dalam kitab ni, dia punya matan dia, adapun yang harus bagi hak Allah ialah berbuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Ta'ala boleh buat apa yang dia nak lah, yang mungkin atau meninggalkan. Pulang pada Allah Ta'ala. Itu harus. Harus bagi Allah Ta'ala. Ini bahagian yang ketiga yang wajib dikenali setiap mukallaf. Kita wajib tahu yang ketiga ni, itu sifat harus bagi Allah. Dia nak buat, dia tak nak buat, itu atas dia. Pengarang tidak mengatakan wa mimma yajuzu fi haqqi ta'ala. Artinya di antara sifat yang harus bagi hak Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan fa mimma yajibu fi haqqi ta'ala. Pengarang tak sebut wa mimma yajuzu fi haqqi. Dan ini kata yang harus bagi Allah Ta'ala. Dia tak sebut macam dia sebut fa mimma yajibu fi haqqi ta'ala. Itu bahasa Arab ni beza. Dalam bab wajib disebut. Dan daripada apa yang wajib bagi hak Allah, sekian-sekian. Tapi dalam bab harus pula, dia tak sebut macam tu. Baik, di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala disebut. Kerana walaupun banyak, namun yang harus bagi hak Allah Ta'ala, yang itu tersimpan apa yang disebut semata-mata. Membuat segala yang mungkin dan meninggalkannya adalah termasuk dalam membuat setiap yang mungkin. Allah memberi pahala orang yang beribadat dan menyeksa orang yang bermaksiat. Allah memberi pahala orang beribadat dan menyeksa orang yang maksiat. Termasuk juga dalamnya Allah mengutus para rasul pada seluruh hamba-Nya. Harus. Termasuk juga memberi rezeki pada orang kaya dan tak berrezeki pada orang fakir. Pun boleh. Itu termasuk dalam perkara-perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Kan? Yang kita bincang. Baik. Okey, faedah dia. Di sisi jumhur. Jumhur ni ulama', majoriti ulama' yang mengatakan demikian. Jumhur ulama' bagi. Jumhur. Di segi jumhur, orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal, adalah afdal daripada orang kafir yang sabar.
Orang kaya dia syukur. Dia donate kan harta dia kan. Lebih adalah afdal. Makna afdal ni lebih baik daripada fadlun. Afdal isim tafdil. Lebih. Lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Kan. Kenapa dia baik? Nanti saya terangkan sebab ialah bila orang kaya ni kan dia syukur dia bagi korang duit. Kan dia bagi syukur ada duit boleh bagi orang. Orang sabar, orang fakir pula yang sabar ni dia sabar untuk diri dia. Dia tak dapat bantu orang pula. Kan itu antara afdal tu kan. Tapi bila lihat hadis Nabi dalam syurga pula ramai orang kafir, orang miskin banding orang kaya. Mana? Sebab tak ramai orang kaya yang bersyukur. Tapi ramai orang miskin yang bersabar. Kan? Gitulah maksud dia. Baik, bezanya ialah bila orang kaya menunaikan segala kewajipannya, iaitu bermurah hati. Ni orang kaya lah. Orang kaya. Orang kaya ni maknanya orang yang berharta lah, ada lah. Kan? Boleh bagilah mana kan. Janganlah panggil orang kaya tu orang yang milenial jutawan tu. Itu kaya lain tu kan. Jangan pula sampai kata, aku ni tak kaya lagi. Mana kan. Pasal aku tak kaya lagi. Tapi dia boleh bagi kan. Baik. Bezanya ialah orang yang kaya menunaikan segala kewajipannya, iaitu bermurah hati, berbuat baik, membantu orang yang kepicikan, orang yang fakir, dan menunaikan semua hak hartanya. Berarti ia bersyukur kepada Al-Malikud Dayyan, iaitu Tuhan lah, Allah lah, yang punya agama ni. Itu maknanya dia bersyukur. Dia murah hati, dia buat baik, bantu orang yang susah, tunaikan haknya, zakat-zakat bayar belaka. Maka berarti dia bersyukur lah kan. Dia syukur lah tu. Bukanlah syukur simpan duit spend the money kan. Syukur tu maknanya kita keluarkan duit. Tu syukur yang sebenarnya. Bukan syukur simpan duit kan. Syukur ni kita keluarkan duit. Sementara orang fakir boleh menunaikan tugas kefakirannya dengan menunjukkan keredaan. Orang fakir tugasannya apa? Redha dan sabar. Redha dan sabar kan. Kita pula bagilah tuan-tuan bantuan dia sebab tak dapat bantuan tu tak redha tu. Kalau dapat bantuan kan, maknanya zakat dapat kan, dia akan rolling kan. Orang kaya menyumbang zakat, orang miskin dapat zakat. Jadi dia menunjukkan redha dan sabar, serta redha pula dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Taala. Okey. Tapi redha ni bukanlah duduk diam je kan. Kita bantu dia. Kita beri dia pancing, bukan bagi dia ikan kan. Dia pun ubah sikap dia, ubah diri dia kan. Itu maksud dia. Tapi kalau tak berjaya juga dia redha lah kenapa yang berlaku tu. Sebab itulah istilah membasmi kemiskinan tu. Kadang-kadang tu payah juga kan nak faham membasmi kemiskinan. Dia bukan, kemiskinan ni memang ada. Cuma sejauh mana dia orang yang miskin tu nak berdikari, nak ubah diri dia daripada minta-minta kepada dia bekerja kan. Itu yang bekerja lah. Yang tak ada kerja nak macam mana kan, faktor usia apa semua. Tapi kita tak boleh khabar tak ada orang miskin. Sebab zaman yang tak ada orang miskin tu, zaman-zaman dulu tu, zaman-zaman sahabat tu, bukan tak ada, tapi mereka tak nak terima. Mereka cuba bertahan. Mana daripada minta-minta tu kan. Ini kalau kita pergi bank Islam, ada je orang duduk depan tu kan. Kadang-kadang orang pakcik ni, pakcik tu, macam mana cik, macam mana daripada sejarah negeri ni, dia kata kan ada je. Itu dia lah kan. Dia mungkin dia redha keadaan dia, tak tahu lah tu Tapi kita ni terpulang pada kita lah kan. Kita nak bantu ke tak bantu, itu atas kita. Kita boleh. Tapi janganlah kita herdik dia kan. Jangan marah dia. Janganlah pandang sinis senyum lah. Tak bagi pun tersenyum kan. Kalau bagi lagi bagus. Itulah. Kalau bagi pun tak miskin kita kan. Dikatakan juga bahawa fakir yang sabar ialah fakir yang berseronok-seronok dengan kefakirannya, seperti orang kaya berseronok-seronok dengan kekayaan. Itu fakir yang sabar tu. Dia berseronok-seronok, maknanya terima lah kan. Ala kadar, biasa-biasa je hidup kan. Maknanya kalau kita makan mewah, dia makan biasa je kan. Sikit-sikit lauk sikit, sayur sikit. Ala kadar kan. Ini pun dah naik belaka tak? Ayam naik, sayur naik, barang-barang buat rumah naik. Apa yang tak naik Hujan je turun. Maknanya kena sabarlah.
orang fakir yang demikian lebih afdal daripada orang kaya itu. Dikatakan juga bahawa fakir yang sabar ialah fakir yang berseronok-seronok dengan kefakirannya, seperti orang kaya berseronok-seronok dengan kekayaannya. Dan orang fakir yang demikian lebih afdal. Maknanya yang fakir yang dia rasa seronok, dia tahu ini ujian Allah, itulah lebih afdal daripada orang kaya yang seronok-seronok dengan kekayaannya. Tapi tak menyumbang lah maksudnya. Termasuk juga dalam membuat yang mungkin itu ialah salah dan aslah. Salah dan aslah. Baik dan lebih baik. Berbeza daripada golongan Mu'tazilah. Ada bahasan Berbeza dengan golongan Mu'tazilah yang beranggapan wajib bagi Allah berbuat salah dan aslah. Beza kita maknanya jumhur mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu harus membuat salah dan aslah, baik dan lebih baik. Tapi bagi Mu'tazilah wajib bagi Allah berbuat salah dan aslah. Erti salah itu baik, lawannya fasid. Maknanya bagi Mu'tazilah wajib Allah membuat baik, lawannya fasid atau buruk. Seperti iman lawannya kufur, sihat lawannya sakit. Erti islah pula ialah memberi makan makanan yang lazat-lazat. Islah lawannya ialah memberi makanan yang tak lazat. Terjemah islah ni makan lazat-lazat, yang lazat. Dikatakan juga bahawa kedua-duanya sama saja. Itu nak beza antara jumhur dengan Mu'tazilah. Jumhur kata solah ni itu adalah sifat yang mungkin bagi Allah Ta'ala nak buat. Haruslah. Sedangkan Mu'tazilah dia kata wajib. Wajib Allah Ta'ala buat baik, wajib Allah Ta'ala islah tadi kan, beri makan yang lazat-lazat. Itu perbezaan antara jumhur dengan juga Mu'tazilah. Okey, baik. Tengok perbahasan ni. Bahasan ni seronok Perbahasan Syekh Abdul Hasan dan Asy'ari dengan Abu Ali Al-Jubai. Dia dah bincang sebelum ni kan, tengok balik. Baik, diriwayatkan berlaku satu perbahasan di antara Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Ali Al-Jubai dari golongan Mu'tazilah. Okey, Syekh Abu Hasan telah bertanya pada Abu Ali mengenai 3 orang yang bersaudara. Yang seorangnya hidup dengan melakukan ketaatan hingga meninggal dunia ketika dewasa. Seorang tu maknanya dia buat ketaatan dan dia meninggal dunia bila dia dewasa. Yang seorang lagi hidup dengan melakukan maksiat hingga dia meninggal dunia ketika dewasa juga. Yang kedua pula, dia buat maksiat, dewasa dia meninggal dunia. Dan yang seorang lagi meninggal dunia semasa kecil. Soal lagi tu tak ada dewasa, dah meninggal dunia. 3 orang ni yang ditanya soalan pada Ali Al-Jubai. Baik, Ali Al-Jubai ni pada golongan Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai menjawab, orang yang pertama itu diberi pahala. Yang mana tadi? Yang mana dia beribadat daripada kecil sampai besar tak? Kemudian dia meninggal dunia, diberi pahala. Orang yang kedua diberi seksa, dan yang ketiga iaitu yang masih kecil tak diberi pahala dan tak diseksa. Nampak? Yang ketiga tu. Yang pertama tu ada pahala, mati husnul khatimah. Yang kedua mati su'ul khatimah, tak ada pahala kan, diseksa. Dan yang ketiga ni tak dapat pahala dan tak diseksa. Gimana? Yang ketiga sebab dia kecil lagi, mati sebelum balik maknanya. Maka Abu Hasan Asy'ari pun berkata, mungkin orang yang ketiga itu berkata, mungkin orang ketiga itu akan katalah orang ketiga tadi kan, wahai Tuhanku, lanjutkanlah usiaku supaya aku dapat bertumpu pada kerja-kerja ketaatan agar aku dapat balasan pahala, kerana engkau wajib membuat solah. Wajib membuat solah. Solah tadi baik. Mungkin dia akan kata gitu. Ali Al-Jubai berkata, tetapi Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya, dia kata, Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya, Allah Ta'ala akan cakap kepada dia, aku tahu jika aku hidup kamu, nescaya engkau akan sibuk melakukan maksiat yang menyebabkan aku akan menyeksamu. Dia kata pada yang ketiga tadi, dia kata, aku ni kalau engkau besar kan, kau ni akan jadi maksiat, akan menyebabkan aku seksa masuk neraka kan. Ni sama kira Nabi Allah Khidir kan. Kalau tuan-tuan ingat lagi kisah dalam surah Kahfi kan, Nabi Allah Khidir
mengajar Nabi Allah Musa kan, tentang ilmu laduni tu. Kan dia bunuh gulam tu kan, dia tikam gulam tu. Yang dia kata bila Nabi Musa persoalkan kenapa bunuh orang tanpa apa ni, sebab kan. Tapi Nabi Hadi kata sebab dia dapat ilham, dapat Allah Ta'ala bagi dia ilmu bahawa budak ni kalau besar nanti dia akan menyesatkan mak ayah dia. Itu contoh lah tuan-tuan. Contoh ilmu gaib ni, ilmu Allah Ta'ala tahu kan, kita tak tahu kan, Allah yang Maha mengetahui. Dalam kes ni kita juga lah mana kan, dia kata Allah Ta'ala mungkin berfirman pada dia kan, dia kata kalau engkau kalau aku biarkan kau hidup, engkau akan jadi orang yang maksiat. Oleh itu wajiblah aku mati kamu. Wajib aku mati kamu ketika engkau masih kecil. Wajib kan. Solah tadi dia sebab nak solah tadi. Ada isu Mu'tazilah kata wajib buat solah kan, buat baik. Tapi kata jumhur hanya harus. Lalu Asy'ari pun berkata, orang yang kedua mungkin berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak matikan aku ketika kecil? Orang yang kedua tu kan, orang yang maksiat tu. Supaya aku tidak berpeluang mendahaka padamu, dan seterusnya aku tidak diseksa olehmu. Dia kata, kalau gitu macam mana orang yang kedua tu pula kan? Mesti dia tak nak besar. Sebab kalau dia besar dia akan masuk neraka kan, diseksa. Al-Jubair tercengang. Tercengang mendengarnya, kamu Abu Hasan Asy'ari telah dapat matikan hujahnya yang menggunakan kaedah wajib solah dan aslah. Kan? Dia tercengang lah. Di sini maknanya hujah yang mengatakan sifat harus bagi orang Ta'ala tu ada, dan pada berbuat kebaikan dan membuat tadilah aslah kan, ini baik. Itulah itu. Ini pembahasan mengenai inilah. Okey. Jadi mana kita tak faham di sini, kisahnya haruslah bagi Allah kan. Harus Allah Ta'ala nak matikan dia kecil, nak matikan dia besar. Itu Allah Ta'ala. Jadi kita ni tugasan kita kena fikir apa saja yang Tuhan takdirkan baik berlaku. Baik berlaku. Tak boleh kita pertikaikan, tak boleh kita kata. Cuma kita tindakan kita tu, kita kena cubalah kan. Macam contohnya diuji dengan masalah rumah tangga, kerana masalah suami, masalah isteri. Kan? Kita jangan nampak apa yang berlaku tu salah dia je. Kan? Tapi kita nampak dalam konteks besar lagi, ujian Allah. Kan? Ujian Allah Ta'ala, sejauh mana kita boleh, sejauh mana kita dekat daripada Allah Ta'ala, nak minta bantuan dia, nak memanjat dengan dia, ataupun kita nak berkelahi. Maknanya last sekali berlakunya perceraian. Yang itulah yang banyak sekali berlaku hari ni, yang kes-kes perceraian yang semakin meningkat. Jadi itulah kita kena ingat, dalam hidup ni ada campur tangan Allah. Cuma kita je kadang-kadang terlalai, kita tak nampak solution yang dibawa oleh Islam, oleh Nabi dalam konteks permasalahan kehidupan. Okey, macam ni boleh tak? Kau ada soalan tanya? Okey, tengok. Suara putus-putus. Sudah kelima. Suara putus-putus Okey ke suara Betul-betul lagi tak, Nadine? Oh, tadi mungkin saya punya tadi perlahan sikit kot tadi. Low sikit tadi. Ni okey dah kot rasanya. TM okey. Okey, GM okey. Okey, Facebook FB okey. Alright, insya-Allah. Okey. Di antara perkara yang harus pada hak Allah ialah mengutus para rasul alaihi salatu wassalam. Harus juga Allah Ta'ala mengutuskan para nabi, harus Allah Ta'ala mengutus para rasul. Kan? Sebab ada juga pertikaian, kalau Allah Ta'ala tu dia boleh urus di dunia ni, kenapa adanya rasul? Kan? Kenapa adanya malaikat? Itu semua harus bagi Allah Ta'ala. Kita kena nampak harus. Baik, berbeza dengan gagasan kaum Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah mengutus rasul-rasul. Gagasan Mu'tazilah berlandaskan pada asal mereka yang fasid, dan i'tiqad mereka yang qasid atau meleset. Itu wajib bagi Allah berbuat solah dan aslah. Wajib Allah Ta'ala buat solah dan aslah. Sebab dia pegang wajib tu. Bila pegang wajib tu dia masalah sikit. Dia tak nampak. Mereka yang mengatakan demikian atas pandangan mereka bahawa ijtihad manusia tak sama dan berlebih kurang, yang menyebabkan timbul perbalahan dan penganiayaan.
Oleh itu yang baiknya ialah mengadakan rasul yang disokong oleh mukjizat untuk mereka semua. Ha, itu pendapat Mu'tazilah. Berbeza pula dengan kaum Brahman, iaitu satu golongan kaum kafir di India yang menjadi pengikut Brahma seperti yang tersebut dalam Syarhul Maqasid. Mereka mengikut mana yang ditunjukkan oleh akal dan tidak mengikut syarak. Ini golongan ni pula ikut akal, tak ikut syarak. Mereka mengkeji perbuatan menyembelih binatang kerana bagi mereka perbuatan menyembelih itu menyakitkan. Kan? Perbahasan lah kita korban kan. Kita korban tu memang orang India. Ialah sebab Tuhan, lembu Tuhan dia kan. Dia akan petikaikan lah. Dia mengkeji perbuatan menyembelih binatang kerana bagi mereka perbuatan menyembelih itu menyakitkan. Mereka mengkeji solat bagi mereka meletak muka di bumi tak sesuai. Kerana muka merupakan anggota yang paling mulia. Kan, kenapa ada sujud pula kan kata. Muka ni mulia. Begitu juga mengangkat punggung. Kan? Mereka mengharuskan buatan zina dan sumbang mahram. Mereka mengatakan mustahil para ratu diutus. Ni pandangan-pandangan daripada Brahman lah. Brahman ni maknanya bukan daripada India lah kan. Bukan berasaskan agama Islam lah. Demikianlah yang dinukilkan oleh Sanusi tentang mereka yang jelas daripada keterangan Sa'ad dalam Syarhul Maqasid. Semua mereka yang mengingkari nubuat atau kenabian ialah antara mereka yang mengatakan mustahil putusan para rasul. Orang yang mengingkari nubuat ni memang dia kata mustahil Allah mengutus para rasul. Itu punca dia. Setengah mereka mengatakan putusan itu tak perlu seperti mana yang kaum Brahman tadi. Kaum Brahman kata tak perlu. Tak perlu Allah ni, Tuhan ni diutuskan rasul pula. Itu pandangan dia. Jadi pandangan kita tidaklah. Kan ada hikmah dia Tuhan utuskan rasul ni kan supaya kita boleh ikut. Sebab rasul ni dia manusia. Kalau malaikat tak kena pula kita. Baik, di antara yang harus bagi hak Allah lagi ialah dia dilihat pada hari akhirat kelak, iaitu yang berlaku pada orang mukmin dan tak berlaku pada orang kafir menurut kata sepakat para ulama. Itu pun harus juga kita melihat. Begitu juga tak berlaku pada orang munafik mengikut kaul yang soleh. Kaul yang sahih. Orang munafik, orang kafir tak dapat. Di antara hal ini, di dunia ni hal ini berlaku pada kata Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' mengikut kaul yang rajih. Dia mengatakan baginda melihat Allah dengan mata hati. Barang siapa mendakwa melihat Allah Ta'ala di dunia dan keadaan sedar selain daripada Nabi kita, ia adalah sesat. Lagi menyesatkan orang ramai. Itu aja sesat tu kan. Kalau dia mendakwa nampak Allah Ta'ala kan di dunia ni, maka dia sesat lah. Betapa tidak sedangkan Nabi Musa kalimullah ditegah membuat demikian. Musa pun tak dapat. Inilah dalam keadaan jaga. Adapun dalam keadaan mimpi ketika sedang tidur, maka hal ini dikatakan berlaku. Kerana sesungguhnya setengah ahli sufi telah mendakwa melihat Tuhan dalam mimpinya. Dan bila ditanya bagaimana melihatnya, orang sufi jawab, tertera dalam hatiku dan aku melihat tiada yang menyerupainya. Itulah jawapan dia kan. Tak tahulah macam mana kan. Tak ada jawapannya. Ada pihak yang menafikan Tuhan boleh dilihat dalam mimpi dengan mengatakan apa yang dilihat itu hanyalah khayalan semata-mata. Kedua-duanya adalah mustahil. Syekh Ibrahim Laqani dan kitab nazamnya, fa khaliq li 'abdihi ma wa ma amil muwaffiq liman arada an yasil. Dan Maha Pencipta hamba-Nya dan apa yang dia buat, dia mentaufikkan bagi siapa yang mahu sampai pada keredaannya. Erti yang Maha Esa menjadikan hamba-Nya dan menjadikan seluruh perbuatan yang lahir daripada hamba-Nya itu sama ada buatan ikhtiari atau buatan ittirari, iaitu secara terpaksa mengikut mazhab ahli sunnah. Ittirari itu berbeza daripada pendapat Mu'tazilah yang mengatakan perbuatan ikhtiari itu secara sukarela, bukan Allah jadikan, tapi buatan hamba itu sendiri. Terbeza itulah. Jadi perkara yang kita bincang tadi tu, maknanya nampak tak nampak tu, itu kehendak Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala boleh berlaku. Cuma maknanya kita dengar lah kan. Kalau ada orang cerita macam mana kan. Sebab kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Kadang benda ghaibiyat ni kita tak dapat nak tahu.
Macam ada orang yang meramalkan kan, berlaku sekian ni benda ghaibiyat ni, memang dia kadang-kadang dia tak sandarkan pada Quran dan hadis kan, benda-benda ni. Mungkin pengalaman apa semua. Wallahu alam. Kita nak kata tidak pun susah juga kan. Macam orang yang ialah di antara apa ni, orang-orang yang wali Allah kan, wali-wali Allah. Mereka-mereka ni ada kan. Dengar orang sesat. Ada juga orang sesat. Jadi kita susah kadang nak bezakan. Dia ni betul ke? Kan? Tengok macam ni. Tapi indikator dia syariat lah. Kan? Beza dia. Hakikat dengan makrifat, tengok syariat lah. Kan? Kalau syariat semayang pun tidak, kan? Rambut panjang, isap rokok, akhlak tak ada. Itu pun kita nak kabur dia ni, oh ni wali Allah ni. Itu pun rasa macam cuak juga kan. Sebab kita nampak. Kok mana pun syariat tidak boleh ditinggalkan lah. Cuma in term nak kabur sesat tak sesat tu, itu kena hati-hati lah kan. Itu pihak berkuasa lah yang lebih, yang bertahu kan. Okey, baik. Semua dia sebut fi'lul ikhtiari tadi kan. Ada beza lah kita. Kita yakin bahawa fi'lul ikhtiari ni maknanya manusia diberi pilihan. Sedangkan Mu'tazilah kata fi'lul ikhtiari itu berbeza dengan beza dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa ikhtiar itu adalah secara sukarela. Bukan Allah jadikan, tapi buatan itu hamba sendiri. Itu dia kata macam tu, hamba sendiri. Kita pun walau macam mana pun ada Allah Ta'ala campur tangan juga. Cuma kita diberi pilihan mana. Sementara buatan itirari itu terpaksa disepakati oleh sunnah dan golongan Mu'tazilah adalah buatan Allah. Benda yang itirari itu dapat di luar kawalan itu Allah Ta'ala lah. Jadi tak boleh kita kaburkan. Ialah sebab kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Kan? Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Kan? Kita boleh pilih. Kita boleh buat pilihan. Maknanya bagi orang ahli sunnah wal jamaah ni, pilihan kita tu pun atas izin Allah Ta'ala juga kan. Berkenaan Allah Ta'ala. Tapi kita ada diberi pilih. Maknanya. Macam kita bincang baru ni kan, tentang pemilihan jodoh kan. Kita boleh pilih. Memanglah Tuhan takdir juga. Tapi kita diberi. Kan. Ada 4 sifat nak pilih jodoh kan. Kita yang pilih. Sebab tak boleh esok disalahkan Allah Ta'ala pula kan. Takdir Tuhan lah saya jadi macam ni. Tak boleh jadi gitu. Sebab kita sebelum takdir berlaku, kita ada pilih kan. Kita boleh. Kita tahu takdir kita. Tu maksud dia. Benda ni ada sikit lah mana boleh bawa pada kesalahpahaman. Baik, terdahulu telah disebutkan bahawa hukumnya yang muktamad ialah i'tiqad kaum Mu'tazilah itu tidak kafir tapi fasik dan haram. Fasik dan haram itu muktamad. Apabila kita ketahui bahawa semua itu buatan Allah semata-mata, maka tidak menimbulkan sebarang keraguan apabila berlaku suatu di luar adat kebiasaan. Bila kita dah akui kita dah tahu, kita dah faham segala buatan itu, segala yang berlaku tu buatan Allah Ta'ala semata-mata, maka tak timbullah sebarang keraguan terhadap sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Seperti api tidak menghanguskan, pisau tidak boleh mengerat, kan? Makanan tidak boleh mengenyangkan, dan air tak boleh menghilangkan dahaga. Terdahulu telah disebut hukum orang yang beriktikad dengan segala yang biasa itu memberi kesan pada zatnya atau memberi kesan dengan tenaga yang diberikan padanya kan. Tak bincang sebelum ni. Itu pun satu perkara jugalah yang kita kena faham mana kan. Kiranya berlaku. Ialah kita nampak api membakar pisau memotong kan. Yang kita berlaku hari ni di dunia ni. Kan, air boleh menghilangkan dahaga, makan boleh kenyang. Tapi perkara tu boleh berlaku sebaliknya. Kan. Jadi bila berlaku, kita orang yang ada i'tiqad ni tidak rasa pelik kan. Tak rasa pelik. Macam orang zaman Nabi Ibrahim kan. Cuba tengok kalau kita berada zaman Nabi Ibrahim dicampurkan dalam api tu, dan menjadi api tu menjadi sejuk. Jadi bardan ni sejuk. Ada kata kalau tak sejuk tu kalau tak di apa ni, disepelahankan akan jadi mati sejuk pula.
mati kesyirikan. Kan, dah cerita tu. Itu pun kehendak Allah Ta'ala lah, kan, kehendak Allah Ta'ala. Jadi benda ni yang kita kena minta kepada Allah Ta'ala ni supaya dibuka pintu hati kita, kan, pintu hati kita untuk memaham. Sebab orang yang diberi kepahaman saja yang boleh faham perkara-perkara macam ni lah yang kita bincang. Bukan semua orang faham, kan. Ada orang tak sampai nak faham tu. Dia tak boleh nak fikir macam tu, kan. Dia tak boleh fikir di sebalik. Dia nampak secara zahir tu je lah. Dia tak nampak di sebalik kezahiran tu, kan. Kuasa Allah, kan. Macam kita bawa kereta, kan. Kita bawa kereta sampai ke Kuantan, balik rumah. Kalau kita tak fikir secara agak dalam sikit, kita nampak kita je lah, kan. Kita yang manage perjalanan tadi. Sebabkan kita lah, kan. Tapi kalau orang yang tak tasawuf ni, kan, ada sufi maknanya, dia nampak Allah, kan. Allah bantu dia. Itu maksud saya, maknanya kita nampak, kita fikir macam tu lah. Ada campur tangan Allah. Kadang orang fikir, saya ni Alhamdulillah lah 30 tahun dah buat kereta, tak pernah lagi aksiden. Maknanya di situ siapa yang bagus? Ada orang fikir dia lah bagus, kan. Dia sebab dia berhati-hati semua, dia mengamalkan itu ini semua, pastikan kereta okey semua. Tapi ada orang lain dia kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kita, kan. Patutnya saya ni dah lama dah aksiden ni, contohnya. Macam orang yang biasa mengantuk lah, kan. Bawa kereta mengantuk, tapi masih lagi kita selamat lagi mana, kan. Tak sampai lagi aksiden, kemalangan apa semua, itulah. Baik, hanya Allah yang beri taufik. Okay, sikit lagi. Hanya Allah Ta'ala beri taufik. Wajib bagi, juga kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala memberi taufik, iaitu memberi kuasa pada hamba yang dikehendakinya untuk mengerjakan ketaatan. Kita kena i'tiqad Allah memberi taufik. Taufik ni apa? Cuba garis sikit. Memberi kuasa kepada hamba. Taufik ni memberi taufik, memberi kuasa pada hamba yang dikehendakinya untuk mengerjakan ketaatan. Taufik ni kalau kita terjemahkan perkenan lah, memberi perkenan. Kan, kita beribadat ni atas perkenan Allah, kan, perkenan dia, hingga mencapai keredaan Allah dan kasih sayangnya. Itu taufik, kan. Mana kita buat cara istiqamah, kita melazimi dia, melazimi ketaatan, meninggalkan maksiat, sehingga sampai tahap kita redha dan kasih sayang Allah pada kita. Begitu juga Allah Ta'ala menjadikan khazal atau kekecewaan kepada seluruh hamba yang dikehendakinya, iaitu mengecewakannya tanpa berkuasa melakukan ketaatan di sebalik berkuasa melakukan maksiat, dan seterusnya terjauh dengan kehendak Allah dan kasih sayang. Begitu juga dengan Allah Ta'ala menjadikan khazal ni, kecewa. Tadi untuk jadi taufik, berkenan. Ini kecewa pada seluruh hamba yang dikehendakinya, hamba yang dipilih, iaitu mengecewakannya tanpa berkuasa melakukan ketaatan. Mengecewakan tak boleh, tak mampu dia nak mentaati perintah Allah, di sebalik kuasa melakukan maksiat, dan dibuat maksiat pada Allah, sehingga terjauh daripada redha Allah dan kasih sayang Allah. Itu maksudnya. Syekh Al-Laqani berkata dalam nazamnya, fakhazilun liman arada ba'dah wa munjizun liman arada wa'dah. Maka dia mengecewakan siapa yang dia mahu menjauhkannya daripadanya, dia, dan menunaikan janjinya pada siapa yang dia mahu sempurnakan janji kebaikannya. Harus bagi dia, harus bagi Allah Ta'ala, kan. Dia boleh nak tunaikan janji dia, siapa yang dia mahu, siapa yang dia mencewakan dia, kan, yang dia mahu menjauhkannya daripadanya, kan. Itu atas Allah Ta'ala. Jadi kita syukurlah. Sebab itulah kata-kata Ibn Qayyim, kan, yang kita bincang minggu lepas tu. Dia kata siapa yang nampak nikmat itu hanya pada makan dan minum serta nikmat tubuh badan dia, kesihatan dia, maka dia belum cerdik lagi. Dia belum betul-betul cerdik, betul-betul orang kata apa, berakal. Sesungguhnya dia kata nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat cenderung mengerjakan ibadah, nikmat rasa lazat mengerjakan ibadah. Empat tu. Inilah sebesar-besar nikmat.
Tetapi dia kata yang dapat rasa ni dua, iaitu orang yang disebut dalam apa ni, itu orang yang diberi kecerdikan hati dan diberikan akal, petunjuk Allah. Nampak? Itu maksud dia kan, petunjuk Allah. InsyaAllah amin. Jadi kita kena syukurlah kan, syukur. Sebab itulah kalau kita ada kita pilih kan berada di mana kan, solat anak-anak kita nasihatkan dia kan, anak-anak kita yang dewasa dah kerja apa semua tu, beri nasihat kan, beri nasihat supaya dia dapat rasa macam tu kan. Kadang-kadang dia rasa dia kerja dapat gaji kan, seronok kan. Tapi bukan itu nikmat benar. Bukan itu nikmat yang sebenarnya. Nikmat sebenar ni maknanya ibadah kan. Nak pergi seronok-seronok tak ada masalah, nak pergi pantai ke, nak pergi mana kan, tak ada masalah. Tapi jangan lupa yang besarnya apa. Itu lah maksudnya. Okey, lafaz khazilun lafaz khazil itu berasal pada khuzlan. Artinya dari segi bahasa mengecewakan. Mengecewakan, khazal. Dari segi syarak artinya Allah Taala menjadikan maksiat untuk hamba-Nya yang dikenakinya terjauh dengan redha-Nya dan kasih sayang. Allah Taala menjadikan. Tapi jadi macam tu adalah dia punya sebab-sebab dia kan. Allah Taala taklah zalim. Taklah zalim, dia berkuasa. Macam saya ingat lagi Cik Bakar, Haji Bakar tanya. Macam orang kafir semua kan. Orang kafir tu. Kan kesianlah ke dia kan, maknanya kan mati kafir. Maknanya itu takdir apa yang Tuhan perancangan tu Allah Taala dia bijak, dia pandai dia aturkan perkara tu. Dikendaki. Tapi tak semestinya orang tu kadang-kadang kita nampak dia kafir kan. Dalam masuk Islam tengok berapa ramai artis-artis tu yang asalnya kafir kan. Penari apa tu nama yang kecil Cina tu kan. Tengok masuk Islam dah. Nampak. Jadi kita lah usaha kita jangan nampak benda tu, kita nampak usaha kita. Di mana usaha kita? Di mana usaha kita menyebarkan Islam kan. Itu konteks besar lah. Kalau konteks jiran-jiran je lah kan, jiran kita je. Berapa kali kita WhatsApp jiran kita, ajak marilah pergi surau. Ada juga orang ngadu, Ustaz, saya puas dah Ustaz ajak orang taman saya ni pergi surau. Macam tu jugalah, tak berubah pun. Kita itu jangan sebut macam tu kan, kalau boleh. Kita usaha je. Peranan kita berusaha. Tapi yang beri hidayah Allah. Cuma usaha kita tu kita buat macam-macam lah kan. Macam berhikmah lah, berhikmah. Macam saya ingat Ustaz Dr. Abdullah, pengurusi Masjid Tembujaya kan. Kadang saya ada dalam grup WhatsApp dengan dia tu. Macam mana dia buat kata. Rupanya dia buat pun style macam jemaah tabligh lah. Pergi ke rumah kata kan. Pergi ke rumah. Bukan senang juga nak dapat macam tu di Tembujaya tu kan. Tapi usaha yang jawatan kuasa buat lah. Itu saya cadang nak panggil tu kan. Nak panggil dia pergi talk kan, nak ceramah sikit. Macam mana usaha dia buat. Boleh ramai lah Tembujaya tu kan. Kita nampak. Tapi usaha lah. Bukan orang kata sekadar program-program je. Tapi ada usaha juga pergi ke rumah-rumah tu rupanya. Yang menyebabkan inilah Alhamdulillah kan. Nampak ramai ke masjid. Saya pun ada nak buat gitu juga tapi tak terbuat juga mana kan. Itulah. Lagi mana kita buat style lain sikit lah. Kalau orang jemaah tabligh mungkin style lain kan. Kita pun style lain sikit. Tapi nak buat macam mana? Itulah hujah. Yelah tapi dia AJK lah kan. Dia group AJK je lah. Bukan seorang. Dia kerja ni bukan seorang. Tapi kita je lah. Tak saya faham tu. Mana kita ni kadang-kadang kita seorang je kan. Orang menyokong pun tak pernah sokong sangat AJK ni. Semua kerja belaka kan. Tak dapat orang pencin payah juga kan. Tapi boleh usaha lah. Yang penting kita usaha Azizah. Kita cuba usaha. Okey, artinya munjiz. Sehingga akhir rangkap nazam itu dia memberikan kebaikan yang dijanjikan pada orang yang dikenakinya. Dia beri kebaikan. Seperti pahala orang yang mengerjakan ketaatan. Boleh Allah Ta'ala diberi pahala rangkap akhir tu. Kata wa munjizun liman aradah. Dia menunaikan janjinya pada siapa yang dia mahu sempurnakan janji kebaikannya. Lepas tu lah kita jangan anggap, kita jangan sebut kenapa semayang sebab nak syurga. Tapi itu janji Allah. Cuma kita dalam kita berikhlas, kita jangan highlightkan benda tu. Kan, ubudiyah kita ni semata-mata kerana Allah.
Kenapa semayang di masjid? Di rumah boleh semayang? Sebab saya nak ikut sunnah Rasulullah. Gitu. Dia bukan sebab ada gitu bukan kerana nak syurga tu, tapi kerana ibadat, kerana Allah, ketaatan tu. Dan harus je Allah Ta'ala nak buat kan. Tak semestinya orang yang baik Allah Ta'ala masukkan syurga. Dia harus bagi dia. Kadang orang maksiat, dia boleh masuk ke syurga juga. Atas ihsan Allah Ta'ala kan. Yang kan kes pelacur yang beri minum air pada anjing kan. Itu asbab-asbab lah kan. Allah Ta'ala boleh je kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa kan. Dia boleh. Sifat harus bagi dia. Baik. Seperti pahala orang yang mengerjakan ketaatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanji orang mukmin dengan syurga. Ini tidak bertentangan dengan syarak. Sama sekali kerana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkiri janji. Tapi insyaAllah Allah tidak mungkiri janji. Cuma kita bukan sebab itu kita buat. Sebab Allah, kerana Allah. Seperti yang disebutkan oleh setengah mufassirin, sekiranya Allah Ta'ala mungkari untuk beri apa yang dijanjikannya, dia pasti berdusta kan. Mengukuri janji untuk membalas kebaikan berarti suatu kekurangan yang pasti. Kan? Kalau Tuhan janji tak bagi tu, itu maknanya kekurangan lah bagi dia kan. Maha suci Allah Ta'ala daripadanya. Ini disepakati oleh golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah. Yang mana Allah Ta'ala akan menunaikan janji. Sementara janji membalas kejahatan harus dimungkiri menurut golongan Asy'ariyah kerana kemungkinan di sini tidak dianggap suatu kekurangan, bahkan dia dianggap satu kemuliaan yang dipuji. Tapi tak semestinya orang yang buat maksiat Allah Ta'ala masukkan neraka kan. Tak semestinya. Janji kebaikan Allah Ta'ala akan penuhi. Tapi kalau janji yang ada mana, sementara itu janji membalas perbuatan, janji membalas kejahatan harus dimungkiri. Kan. Allah Ta'ala tak mesti balas kejahatan-kejahatan menurut golongan Asy'ariyah. Ni pendapat Asy'ariyah. Kerana dia kata kerana itu satu kekurangan kan. Bahkan dia dianggap kerana itu bukan satu kerana dia tak dianggap satu kekurangan, bahkan dianggap satu kemuliaan. Kalau janji baik, kalau Tuhan tak penuhi, itu kekurangan. Tapi kalau janji buruk tapi Tuhan tak bagi, Tuhan Ta'ala maafkan, itu bukan kekurangan. Itu pendapat Asy'ariyah. Pendapat ini dicanggah dengan mengatakan bahawa harus berlaku kemungkinan itu tidak berlaku dengan kepada kejahatan yang amat banyak. Di antaranya perbuatan didustakan mengenai khabar Allah Ta'ala, sedangkan ijma' mengatakan kesucian khabar itu daripada pembohongan. Kata tak mungkinlah kalau banyak dosa buat kan Allah Ta'ala akan maafkan juga. Gitu maknanya, maksudnya gitu. Itu perbahasan bercanggah. Di antaranya lagi lah mengatakan firman Allah Ta'ala itu bertukar ganti sedang Allah Ta'ala berfirman, wa ma yubaddilu qaul ladayya. Tidak bertukar ganti kata-kata di sisiku, kata Allah Ta'ala. Di antaranya lagi mengatakan bahawa orang kafir harus tidak kekal dalam neraka. Di antaranya lagi mengatakan orang kafir tidak harus kekal dalam neraka. Bertentangan dengan dalil-dalil qat'i yang menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Kalau ada pandangan kata orang kafir tak kekal. Tapi banyak dalil yang kuat mengatakan orang kafir kekal dalam neraka. Jadi jumhur ulama mengatakan orang kafir kekal dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman tidak kekal dalam neraka. Baik, jawapan pada canggahan yang pertama ialah Tuhan yang Maha Mulia apabila membalas perbuatan yang jahat, maka sesuai dengan kemuliaannya. Dia kaitkan dengan masyiah. Walaupun tidak menjelaskan disebut kata-kata masyiah itu. Umpama bila Tuhan yang Maha Mulia mengatakan aku seksa Zaid, maka dia boleh memungkiri janji untuk membalas kejahatan Zaid itu yang sesuai dengan kemuliaannya. Dia tidak mengaitkan dengan masyiat. Nabi telah bersabda, man wa'adahu Allahu ala amalin sawaban fahuwa munjizun lahu wa man awda'ahu ala amalin iqaban fahuwa bil khiyar in sya'a azabahu wa in sya'a ghafalahu. Ni dia jelas ini. Dia dengar.
Barang siapa yang Allah Ta'ala janjikannya dengan balasan pahala dengan atas amalan yang baik, nescaya dia melaksanakan, Allah akan beri. Apa yang Tuhan janji baik, insya-Allah Allah akan bagi, ya. Dan barang siapa yang Allah janjikannya dengan balasan seksa pula, kan? Tak semayang masuk neraka sakar contohnya, kan. Atas suatu amalan maksiat, tak semayang tadi contohnya, atau berzina, maka dia mempunyai pilihan. Allah ada pilih, boleh pilih. Jika dia mahu, dia seksanya. Dan jika dia mahu, diampunkan. Itu yang rayuan Nabi Allah, apa tu? Nabi Allah Musa ke? Nabi Allah Musa ataupun Ibrahim, kata, in tu'azibhum fa innahum ibadu. Kalau kamu, kalau ya Allah, kalau maksud engkau ya Allah, kalau engkau menyeksa mereka, umat Nabi Musa, mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, sekiranya kau ampunkan dia, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, kan. Maha Adil, yang Maha Mulia, Maha Aziz, Jadi dalam bab janji baik, Allah Ta'ala akan bagi. Itu bahasan, Tapi dalam bab, sebab itulah kita jangan hati-hati, Kesembahan jenazah semua tu doa, kan. Mungkin kita kenal je ni, dia ni kaki berjudi, minum arak, kaki perempuan, tapi dalam bab mati ni, Allah Ta'ala suruh doa, kan. Allahumma arfillahu warhamhu. Kalau 40 orang semayang ke dia, 100 orang semayang ke dia, Allah Ta'ala boleh syafaat, Allah Ta'ala boleh ambil syafaat mereka tadi, yang solat tu dengan ikhlas lah, dengan syarat ikhlas. Jadi di sini kita boleh mengurangkan su'uzon, kan, pada orang mati ni, kan. Kita mudah je nuduh orang, kan. Maknanya lebih baik kita husnuzon lah, kan. Husnuzon. Sebab Allah Ta'ala boleh kalau dah ampunkan, kan. Banyak kalau baca hadis, banyak juga hadis tu, kan. Ada orang tu yang dah nak masuk dah ke neraka, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia, kan. Dengan sebab-sebabnya banyak lah sebab dia, kan. Baik. Okey, jawapan pada canggahan yang kedua ialah dia tegah sama sekali menukarkan firman untuk menyeksa orang kafir atau orang-orang yang Allah tidak berkehendak untuk memaafkan, ya. Firman Ta'ala, wa ma yubadilul qaul ladayya ila sebagai alihnya. Jawapan daripada canggahan yang ketiga, harus berlaku kemungkinan pada wa'id, iaitu janji membalas perbuatan jahat, bila terdapat sumber syarak yang menyebut perkara-perkara yang harus dimaafkan, yang tak dinafikan, tidak menafikan kekekalan orang kafir dalam neraka, ya. Kerana kufran itu tidak dimaafkan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni perbuatan dia disekutukan, dan mengampuni perbuatan selain daripada siapa yang dia mahu. Dalam bab syirik, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan, ya. Orang syirik ni orang yang menyentuhkan Allah. Bila dia mati dalam keadaan syirik, dia memang tidak ada peluang lah untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu ada batasan dia. Adapun dosa-dosa lain, insya-Allah biiznillah Allah Ta'ala akan ampunkan dia, ya. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu. 146, baik. Okey, dan yang kedua ni, yang slot yang terakhir ni, saya nak kongsikanlah tentang exam, sikit, jadi hopefully, okey, siapa yang nak exam tu bolehlah mencatat sikit, buat catatan sikit. Ready dah catat? Boleh? Ambil dah pen, pensel semua. Okey, cantik, bersedialah. Bismillah lah. Okey, soalan ada 50 soalan. Ni, Ustaz Aziz, saya akan hantar lagi soalan ni. Hantarkan Ustaz Aziz ke siapa? Soalan Ustaz Aziz. Hantar ke siapa soalan? Soalan exam. Yang saya buat lah, yang saya tahu kalau orang lain buat. Okey, boleh. Dekat dia tu lah, awal bulan 12. Okey. Boleh. InsyaAllah. Boleh lah. Dalam sehari 2 hari ni boleh hantar lah, InsyaAllah.
Okey, okey. Ready semua. Okey. Soalan ni ada 50 tadi. InsyaAllah lah. Dan apa yang kita bincang tadi pun insyaAllah lah akan masuk soalan tu. Kita tengok apa yang kita bincang tadi. Okey, saya tak susun lagi soalan ni tak susun lagi. Okey. Bahagian yang pertama, bahagian yang pertama ni mungkin dalam 10 soalan yang pertama tu ataupun 5 6 soalan yang pertama tu kita akan bincangkan dari sudut sifat-sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah kan. Tengok balik sifat nafsiyah, salbiyah, tengok. Okey, kemudian ada sifat nama dia, sifat apa selain pada tu? Sifat takwin. Cuba tengok. Sifat takwin ni ada dia punya propor dia, tengok. Lepas tu tengok sifat ma'ani. Sifat ma'ani dan bahasan dalam lah, bahasan dalam. Lebih kurang saya nampak dalam 6 soalan ataupun 7 soalan, 6 soalan. 6 soalan ni berkisar tentang sifat-sifat tadi lah. Sifat-sifat tadi. Cuma muka surat tu bacalah kan. Saya tak sebut muka surat lah. Maknanya ni dalam bab sifat tu lah. Tengoklah dalam tu. Dia ada, di muka depan tu dia ada dia punya apa tu, pasal-pasal kan. Pasal-pasal. Tapi saya beritahu terus menunjuk pada isu-isu yang saya tanya soalan. Baik, yang seterusnya juga disentuh juga tentang tanda-tanda kiamat. Kita baca tanda-tanda kiamat. Okey, baca soalan dengan baik. Tengok kecuali saya dah kurangkan Datin Salma. Dah kurangkan, saya tukar yang lain pula lah. Tapi kena hati-hati juga kan. Okey, tengok tentang kiamat. Tengok juga tentang apa ni, dalam pembahasan tentang kiamat lah. Banyak lah kan. Makna bab kiamat tu tengok baca semua. Dia ada tentang ilmu laduni, ilmu karamah kan? Ilmu fiqh, ilmu tarikat. Tu dalam bab apa tu? Cantik sikit. Okey, tadi kita ada bincang api dan pisau tadi kan. Juga ada soalan-soalan berkaitan tentang itulah kan. Beretiqad tadi. Etiqad api dan pisau tu pun boleh tengok yang tu, soalan yang tu. Sejauh mana dia berkesan, tak berkesan, apakah hukum dia orang yang beretiqad macam ni, apa hukum dia. Orang beretiqad macam ni, apakah hukum dia kan. Okey, kemudian masuk juga tentang kisah Nabi Muhammad. Kisah Rasulullah. Cuba tengok siapa Rasulullah ni macam mana dia punya nama dia, keturunan dia. Tengok. Ada juga soalan berkaitan dengan tu. Tengok. Lepas tu tengok pada sahabat. Rasulullah sahabat pula kan. Sahabat, siapa sahabat-sahabat yang hebat kan. Lepas tu tingkatan golongan kan. Golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala kan. Siapa keturunan Nabi dulu, betul sahabat, siapa wah tu. Itu. Okey, tadi pun saya dah jelaskan tadi perangkat awal tadi. Soalan-soalan yang saya dah pernah tanya sebelum ni dalam kuis tu pun tengok balik mungkin ada juga yang terlibat. Baik, kemudian isu malaikat pula kan. Tentang malaikat, siapa dia malaikat ni kan, apa tugasan dia. 10 malaikat yang kita kenal tu kan. Okey. Habis malaikat, tengok pula bab kitab kan. Kitab Zabur, Injil, Taurat kan. Apa saja berkaitan tentang kitab kan. Tengok. Kitab dia masuk dalam Quran lah kan. Quran tu apakah masuk Quran? Al-Quran tu masuk dia apa? Berapa surah dia kan. Berapa ayat dia. Okey. Kemudian juga ada cerita tentang alam barzah. Al-barzah. Apakah kisah alam barzah? Apa cerita dia, apa yang berlaku bila kita mati, apa berlaku? Rentetan dalam kubur tu kan. 7 tapak lepas meninggal kubur tu berlakunya soal jawab kan, muka nakir. Nama-nama malaikat tadi kan. Malaikat nakir, nakur, itu dah bincang sebelum ni kan. Bashishir, itu pun dah bincang sebelum ni. Tengok balik. Okey. Okey, kemudian ada juga isu tentang mukjizat. Apa dia mukjizat? Apa beza dia mukjizat antara dengan karamah kan? Irkhas kan? Itu ada beza-beza tu. Tengok balik. Okey, Quran sebagai mukjizat pun ada dah. Okey.
Itulah mana yang berkaitan tu lah. Bila sebut isu tu maknanya apa yang berkaitan dengan dia, bacalah. Kan, apa berkaitan dengan dia. Ha, isu-isu tu lah. Itu sebagi tu isu besar lah. Kan, tajuk besar. Malaikat. Dalam tu ada banyak kan. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui. Rasul juga kan. Rasul apa bilangan dia. Itu maksud dia. Rasul tadi juga termasuk sifat-sifat Rasul lah kan. Sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil bagi dia. Sifat yang harus. Lepas tu ada juga kisah tentang perjanjian Hudaibiyah. Dalam bab apa tu? Ada dulu. Kita tengok perjanjian Hudaibiyah. Apa kisah-kisah dia, macam mana waktu bila berlaku, apakah hikmah dia, apakah isi antipati dalam tu kalau ada. Okey, juga tentang tentang sifat sabar pun ada juga. Tengoklah dalam mana tu. Sifat sabar. Okey. Kemudian apa yang kita dah bincang tadi tu, sifat jaiz tadi tu, tengok balik yang kita bincang tadi. Dan akhir sekali yang kita pernah bincang yang apa ni, topik yang terakhir tu. Bekalan. Yang kita dah bincang sebelumnya. Akhir buku tu kan tentang bekalan tu lah, sifat-sifat mahmudah, mazmumah tu. Pun yang kita dah bincang. Pun itu pun tengoklah. Topik-topik akhir Wallahu alam. Itulah. Jadi yang subjek yang ta'alluq, itu tak masuk lah. Benda subjek payah tu saya tak masukkan lah. Ta'alluq setiap ta'alluq qudrat, ta'alluq iradat tu tak ada lah soalan tu, insyaAllah. Maknanya penat juga nak baca buku ni kan. Okey, tapi ingat soalan adalah objektif kan. Objektif, bila soalan objektif ni jawapan dah ada kan. Jawapan dah ada. Cuma sebelum jawab tu kena tengok betul-betul kan. Baca soalan banyak kali, kemudian tengok jawapan, singkirkan jawapan yang paling tak betul dulu kan. Tanda sikit, singkirkan, pangkah sikit kan. Tengok jawapan yang betul, yang paling betul. Biasanya saya akan bagi dua je jawapan yang confuse lah kan. Contohnya B ke C, itu biasanya gitulah kan. Kita bagi yang itu susah sikit nak bezakan kan. Tapi ada yang dua lagi tu memang jauh kan. Jadi tolak yang dua biar tinggal dua je, barulah kita buat pilihan. Jangan balik dadu pula. Balik dadu pula, jangan balik dadu. Baca dulu kan. Doa untuk Allah Ta'ala, dipermudahkan Allah Ta'ala. Itu sajalah saya rasa itu sajalah. Bolehlah kot. Kalau ada soalan tanya. Saya pun ada exam kan saya ada exam haji hari Rabu ni. Doalah saya juga. Soalan haji ni dia sikit soalan dia, tapi susah. Objektif juga. Ditambah malas baca, itulah. Tok Guru malas baca juga, bukan nak murid Okey aja. Macam ni okey boleh itulah, bacalah yang tadi. Yang saya hint tadi tu, iaitu wajib baca. InsyaAllah siapa yang baca pada rajin datang kelas, siapa yang tengok soalan tahun lepas tu, saya yakin boleh lulus lulus. Apa tu, tak dengar suara tu? Tak dengar. Alung Mahmud tak dengar suara. Type. InsyaAllah dengar dah. InsyaAllah, biiznillah lah. Tapi jawapan ada kat situ. Jawapan situ. Tanda je jawapan dia. Jangan stres jangan stres. Mungkin Ustaz Azri boleh buat sembahyang hajat sikit kot. Sebelum kita peksa esok Boleh lah Afzal buat sembahyang hajat. Peksa. Kasyah. Betul, jawapan dah ada. Jawapan dah ada. Cuma tak ingat. Jangan tinggalkan kosong tanda.
Itulah dia kena minta pada Allah Taala beri hidayah, petunjuk. Kita rasa B siapa dia tapi punya C. Contohnya gitulah Ha, sikit-sikit ya, tak apalah. Ha. Pejam mata je Ustaz Azri kata Okeylah, saya rasa sekarang itu dulu pada pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi datangkan kebaikan. Ingat jangan give up. Tauhid ni memang subjek yang kena banyak kali kita baca Jangan give up, tuakan usaha. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik dan hidayahnya. Kita niat pahala lah ni. Exam tu sampingan je Tapi yelah betul juga. Kita akan bantu insya-Allah. Saya buat soalan-soalan yang itulah kalau diterima lah soalan tu. Okey, sekarang tu dulu marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa Allah dimudahkan oleh Taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, permudahkan urusan kami ya Allah. Permudahkanlah exam yang bakal kami hadapi ya Allah. Berilah kami ketenangan, ingatan padamu ya Allah, dan menjawab soalan dengan tenang dan baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Di Facebook sama-sama Melaka. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama. Terima kasih Melaka yang hadir. Oh, ada soalan Ros Adriana. Okey, sekejap Baca kitab yang mana? Baca kitab yang lama, ulang kaji. Sekiranya seorang itu ingin bertaubat dalam keadaan mengerjakan qada solat fardu yang ditinggalkan, apakah boleh buat solat-solat sunat yang lain di mana hasil qada itu tak kata terhitung banyaknya? Boleh. Jawapan dia untuk Ros Adriana boleh. Di samping kita niat nak qada, kita boleh buat sunat-sunat yang lain. InsyaAllah niat yang baik tu boleh buat. Dia tidak menghalang kita untuk melakukan sunat-sunat tu kan. Walaupun kita ada hutang dengan orang, dia tak menghalang kita nak bersedekah kan. Macam hutang kereta, hutang yang kita bayar konsisten bulan-bulan tu, tapi tak menghalang kita nak sedekah kan, di masjid, di surau. Jadi kita konsisten bayar hutang. Sama juga kita konsisten sembahyang qada, bagus kan. Tapi yang sama kita buat sembahyang sunat kan. Sebab setiap yang fardu kita buat tu, sebab yang setiap amalan yang kita buat tu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, alhamdulillah baik. Wallahu alam. Okey. Assalamualaikum. Baik. Silakan. Okey, jom bergerak. Cuba hitam ke cuba coklat? Coklat saudara. Lihat pula ubah. Tukar. Bateriku dah habis rupanya. Ya. Cak pergi seorang je.